Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 7.35. Antara paparan utama. PAS pertahan burung hud-hud 2 darjat. Perikatan Nasional Johor goyang. Pejuang harakiri jika sendiri. Baju seragam kemerdekaan ditemplak netizen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Dewan Negara Aiman Atirah berang dengan kenyataan Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin yang menyamakan lawatan Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali ke Turki dengan kisah burung hud-hud dalam Al-Quran. Beliau melahirkan kekesalannya terhadap percubaan Hashim membela Khairuddin Aman Razali yang terbukti bersalah melanggar perintah kuarantin wajib 14 hari selepas balik dari Turki. Ucapan berupa gesaan dan hasutan ke atas ahli-ahli PAS agar melihat dan menganggap Khairuddin sebagai wira yang menyelamatkan Malaysia dengan pelaburan yang kononnya berjaya dibawa balik dari Turki pada waktu negara kita menghadapi kemelisitan ekonomi jelas adalah sikap yang tidak bertanggungjawab, tegas Ketua Wanita Amanah Awan itu. Menurut Atirah, perbuatan Hashim itu membuktikan PAS sanggup berbuat apa sahaja demi mempertahankan pemimpin dan pandangan mereka sekalipun ternyata salah serta tidak selari dengan undang-undang negara. Beliau mempertikai tindakan Hashim itu yang mengumpamakan lawatan Khairuddin ke Turki sebagai menyamai kisah burung hud-hud bersama Nabi Sulaiman AS adalah sangat sembrono dan bersifat melampau. Orang yang berjasa, hud-hud ni, Dr. Khairuddin tu belatuk kepada rakyat Malaysia. Ia upaya mengundang persepsi negatif kepada agama Islam itu sendiri. Perumpamaan itu juga tidak tepat, malah tidak cocok sama sekali. Atirah membangkitkan bahawa tindakan undang-undang telah diambil kepada semua yang melanggari peraturan dan melakukan kesalahan tanpa mengira sama ada mereka rakyat biasa ataupun pemimpin-pemimpin negara. Katanya setakat ini 6 orang pemimpin beberapa buah negara terpaksa melepaskan jawatan dan kedudukan masing-masing dalam kerajaan akibat kesalahan ingkar arahan dan SOP COVID-19. Saya ingin mengingatkan Datuk Hashim Jassin bahawa lawatan Menteri Khairuddin ke Turki adalah lawatan peribadi bersama dengan isteri dan sahabatnya. Lawatan tersebut bukan dibiayai oleh kerajaan dan ia langsung tidak membawa balik apa-apa pelaburan seperti mana yang didakwa. Bahkan Khairuddin jauh sekali daripada boleh dianggap sebagai wira yang menyelamatkan Malaysia dengan pelaburan yang kononnya berjaya dibawa dari Turki, bidasnya. Atirah juga mengecam kenyataan Hashim yang menyalahkan Kementerian Luar Negara dan Kementerian Kesihatan sebagai telah menyebabkan Menteri Khairuddin tidak memakai gelang tangan merah jambu. Walaupun bercanggah sikit, tapi bukan salah dia. Kementerian Kesihatan ada. Kelalaian lah, bukan ada apa. Kelalaian. Begitu juga Kementerian Luar mungkin menyebabkan dia diserang. Sebagai seorang Menteri Kabinet, Khairuddin seharusnya lebih tahu dan sedar dari hal perintah memakai gelang tangan merah jambu dan menjalani kuarantin wajib 14 hari selepas pulang dari luar negara, memandangkan ini adalah keputusan Kabinet. Maklumat ini juga telah selalu diwar-warkan oleh kerajaan melalui media massa sama ada cetak mahupun elektronik, ujar Atirah dalam kenyataannya. Beliau juga menegaskan bahawa Islam mengajar manusia tentang kepentingan mematuhi undang-undang dan menjaga kebajikan dan keselamatan masyarakat umum. Pemimpin wanita amanah itu juga menyeru agar Hashim memberi fakta yang benar sebelum mengeluarkan kenyataan membela Khairuddin. Kegagalan memberi maklumat serta kenyataan yang benar itu nanti hanya akan menggalakkan lebih ramai mengikut jejak langkah Khairuddin untuk melarikan diri daripada perintah kuarantin dan seterusnya menyumbang kepada kemungkinan merebaknya wabak COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia, tegas Atirah.
Selain ke Turki, timbul juga persoalan ke mana sebenarnya Khairuddin bercuti. Kata akhirnya, saya juga ingin bertanya kepada Menteri Khairuddin dari hal gambar percutiannya bersama isteri yang telah tersebar. Adakah beliau bercuti ke Turki ataupun sebenarnya ke Holland dan England? Soal Atirah. Sungguh dulu Malaysia terkenal dan dimalukan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak disebabkan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Kini sekali lagi Malaysia terkenal dan dimalukan oleh PAS dan Khairuddin akibat keangkuhan memperhebatkan kesalahan melanggar perintah kuarantin wajib 14 hari, ujar Atirah. PAS mempertahankan burung hudhud milenium yang mengamalkan sistem undang-undang 2 darjat. Sungguh menjelitkan. Dikabarkan badai sedang melanda Bahtera Perikatan Nasional di Johor. Puncanya, bekas Menteri Besar Johor Datuk Osman didakwa berkempen menyokong calon bebas Amir Kushairi Mohamad Tanusi ketika pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim. Osman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu Kempas dilaporkan masih lagi anggota Bersatu. Dalam satu klip video, beliau mendakwa parti itu menyeleweng daripada perjuangan asalnya. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan Johor, Aminul Huda Hassan mengesahkan Osman Sapian mengadakan pertemuan bersama pemimpin Pakatan Harapan baru-baru ini. Bagaimanapun, Ahli Dewan Undangan Negeri Amanah Farid Yani itu enggan mengulas lanjut butiran pertemuan itu. Apa butiran pertemuan, saya tidak boleh komen. Bagaimanapun, saya boleh maklumkan ia berlaku baru-baru ini dengan seorang pemimpin amanah. Pemimpin amanah dan Osman adalah duduk berbincang sikit, katanya seperti dipetik Berita Harian. Menurut Aminul Huda, jika Osman memilih untuk bersama Pakatan Harapan, situasi bertambah sukar kerana jika jumlah kerusi dalam sidang Dewan Undangan Negeri masing-masing sama, ia akan menjadi tergantung. Ia akan menyebabkan jumlah kerusi diperolehi Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional terikat kepada 28 kerusi. Oleh itu, kami mempelawar beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional yang sebelum ini bersama Pakatan Harapan untuk kembali bersama kami untuk mengekalkan mandat rakyat ketika pilihan raya umum lalu, katanya. Dewan Undangan Negeri Johor terkini memiliki 56 kerusi iaitu UMNO dan DAP masing-masing 14, Bersatu 12, MIC 2, PAS 1, Amanah 9 dan Keadilan 4. Pada masa ini, Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai 29 kerusi berbanding Pakatan Harapan 27 kerusi. Dalam pada itu, Bersatu Johor menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung tindakan terhadap Osman Sapian. Pengerusi Bersatu Johor, Mazlan Bujang, dilaporkan berkata peringkat perhubungan negeri tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melanggar peraturan parti. Hal-hal disiplin di bawah lembaga tata tertib parti. Jadi, kita di negeri tidak ada komen berhubung perkara ini. Segalanya terpulang kepada pihak pengurusan untuk ambil tindakan. Kalau betul video itu sahih, mereka lembaga tata tertib akan buat siasatan terserah kepada Presiden Bersatu, Muhyiddin. Beliau boleh arahkan untuk buat semakan atau siasatan, katanya, lapor bernama. Jika benar Osman mahu kembali menyertai Pakatan Harapan, itu merupakan tindakan yang paling bermaruah. Ini kerana Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018 dan berjaya membentuk kerajaan persekutuan termasuk Johor sebelum berlaku episod tembok atap pada Februari lalu. Justru bagi ahli Dewan Undangan Negeri yang masih ada maruah, mereka wajar melakukan perkara yang betul dengan mengembalikan mandat rakyat. Namun dalam politik di mana ghanimah pangkat menjadi tunggangan dan wang menjadi sandaran, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di Johor. Jangan lupa, kemenangan di Slim bukan kemenangan Perikatan Nasional mahupun Bersatu, tetapi kemenangan Muafakat Nasional yang turut menghalalkan rampasan kuasa pada Februari lalu. Ia sebahagian daripada sinopsis episod kegagalan memerangi kemungkaran. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad harus muhasabah di atas kekalahan teruk calon bebas yang disokongnya Amir Kushairi Mohamad Tanusi di pilihan raya kecil Slim. Bukan kerana Amir kurang baik dari segi kepribadiannya berbanding calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz. Ramai yang membuat spekulasi bahawa calon bebas akan kalah, tetapi kemenangan Zaidi sebanyak 13,060 undi dengan majoriti 10,945 mengalahkan Amir yang hanya mendapat 2,115 menghantar mesej yang jelas kepada Tun Dr. Mahathir.
Dua penganalisis dipetik portal Free Malaysia Today berpendapat kemenangan besar Barisan Nasional di Slim pada Sabtu lalu adalah bukti bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan parti baharunya Pejuang tidak boleh pergi jauh tanpa bergabung dengan Pakatan Harapan. Dr. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata keputusan pilihan raya kecil itu menunjukkan populariti Tun Dr. Mahathir yang semakin lemah. Sementara itu, Dr. Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia pula membangkitkan prestasi buruk calon Pejuang yang hanya memperolehi 1/3 daripada undi yang diperolehi Pakatan Harapan pada tahun 2018. Awang Azman berkata Tun Dr. Mahathir pernah menjadi sangat popular kerana sokongannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Namun, populariti itu jatuh menjunam apabila beliau dilihat menolak Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Menurut penganalisis, sebilangan besar penyokong Pakatan Harapan menolak Tun Dr. Mahathir kerana marah dan kecewa. Awang Azman berpandangan sekiranya Pejuang bergabung dengan Pakatan Harapan tetapi tidak dapat menyetujui hal-hal asas seperti pencalonan Anwar, maka Tun Dr. Mahathir dan Pejuang akan dianggap hanya memecah belah Pakatan Harapan. Jadi, Pakatan Harapan harus menolak Pejuang. Jika Pakatan Harapan memilih untuk menolak Tun Dr. Mahathir dan partinya, maka ia boleh menjadi penamat pada parti tersebut, ujarnya. Azmi Hassan pula berpendapat kemenangan itu atas kerjasama Muafakat Nasional UMNO dan PAS. Sementara itu, pemimpin Pakatan Harapan pula dilihat tidak bersungguh-sungguh berkempen untuk calon Pejuang. Saya rasa Pejuang perlu bersama Pakatan Harapan dan bukan hanya menjadi parti bebas yang mesra kepada Pakatan Harapan kerana nampaknya ini tidak berjaya di Slim. Bebas daripada Pakatan Harapan akan memperolehi undi simpati daripada orang Melayu adalah objektif utama Pejuang. Tetapi keputusan pilihan raya kecil jelas menunjukkan bahawa strategi ini telah gagal, sama seperti bagaimana Bersatu gagal menentang UMNO pada pilihan raya 2018, tegas Azmi. Dalam satu perkembangan lain, bekas Ketua Pemuda Bersatu, Syed Saddiq Abdul Rahman pula tidak menyertai Pejuang. Sebaliknya, beliau cenderung untuk menubuhkan parti khusus untuk anak muda. Ini juga menghantar mesej yang jelas kepada Pejuang. Maknanya, parti yang baru lahir ini belum apa-apa sudah kehilangan suara anak mudanya yang signifikan. Justru Pejuang tidak boleh mengharapkan pemimpin amanah dan DAP menyokong mereka dalam keadaan mereka menolak Anwar. Tindakan ini akan merugikan Pakatan Harapan sendiri. Tun Dr. Mahathir dan pemimpin Pejuang harus muhasabah diri. Ikut Pakatan Harapan dan terima terma asas khususnya berhubung pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri atau berdiri sendiri dan harakiri. Adat masuk rumah orang, kita terima syarat tuan rumah, bukan menyuruh tuan rumah ikut syarat kita. Kemarin kita menyambut kemerdekaan yang ke-63 dengan muka separuh ditutup angkara pandemik COVID-19. Ia menjadi sambutan hari kemerdekaan paling sederhana dan tidak meriah. Namun bukan itu yang menjadi persoalan. Rakyat faham tentang kekangan kesihatan akibat wabak COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi apa yang menjadi kelakar ialah pemilihan baju seragam yang dipakai oleh div-div kehormat Perikatan Nasional. Mereka memakai baju yang sama yang dipakai oleh bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chin Tong pada satu ketika beliau melawat askar Melayu Diraja. Baju tersebut berwarna kelabu tahi anjing yang dikaitkan kononnya menyerupai baju ahli Parti Komunis Melaya oleh bekas Presiden Jaringan Melayu Malaysia JMM Datuk Azwandin Hamzah. Mengulas mengenai baju seragam kemerdekaan itu, Liu Chin Tong menciap di Twitter, "Dulu saya difitnah kerana pakai baju korporat. Azwandin pun belum bayar RM40,000 dari kes mahkamah. Sekarang pula pemimpin Perikatan Nasional pakai baju yang sama. Dah bukan baju komunis?" Bukan Chin Tong sahaja yang menempelak pilihan baju seragam kemerdekaan tersebut. Beberapa aktivis dan netizen turut meluahkan rasa jelek melihat sikap double standard pemimpin Perikatan Nasional di media sosial. Aktivis Anas As-Said Zaharuddin secara sinis menyoal, dulu Puak UMNO PAS cakap ini baju komunis, di hari ulang tahun kemerdekaan mereka pula pakai baju tema yang sama. Komunis jugakah? Netizen Ali bin Harun pula menyindir, masa Pakatan Harapan tak boleh sebab dengan warna baju ala-ala komunis ni boleh mempengaruhi otak orang-orang Melayu. Ia satu perang saraf untuk Melayu. Sekarang Perikatan Nasional boleh pasal ulama tebuk atap kata ini seragam komunis dah patuh syariah. Kalau tak percaya, tanya ulama PAS Pak Ibrahim. Dia pun pakai sebagai tanda komunis patuh syariah. Sindirnya merujuk kepada timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man.
Netizen J. Suhaimi mengepilkan beberapa keping gambar pemimpin Perikatan Nasional dan gambar komunis. Tahun lepas, pompang-pompang bising-bising pakai baju komunis. 2020 kena pakai pula. Yang kelakar komunis yang berserban dan berjubah. Berhati-hatilah bila berbicara, ujarnya. Penulis politik Muhammad Sayyidi Omar turut memberi komen. Dahulu seragam warna ini dianggap komunis oleh setengah orang, tetapi bila giliran orang-orang ini pakai, hilang komunismenya. Begitulah sikap dulang yang mengatakan paku serpih, oh lala. Rasulullah SAW bersabda bahawa seorang pemerintah berkuasa terhadap rakyat dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Ketahuilah setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Kepimpinan yang hebat berupaya membangunkan masyarakat dan tamadun bangsa. Dalam Islam, nilai utama pemimpin ialah amanah. Ia harus diperlihatkan menerusi tindakan. Dalam Perikatan Nasional pula, nilai yang harus diperlihatkan ialah baju seragam masa menyambut kemerdekaan. Tiba-tiba terpilih baju yang mereka kata dahulu mirip komunis. Itulah akibatnya apabila sering memanipulasi fakta semata-mata untuk mengecam seseorang dan meraih sokongan orang ramai dengan melakukan segala pembohongan tidak berasaskan kebenaran. Paradoks ini nampak macam remeh, tetapi sebenarnya ia menonjolkan sifat buruk kepimpinan. Ia menggambarkan sifat amanah yang hilang dalam kepimpinan apabila jatuh kepada orang yang tidak berhak menjadi pemimpin. Maka Allah pertontonkan kebejatan mereka pada hari bersejarah. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.